Okay, hi guys. So, tolong jangan skip bahagian sponsor ni. Okay, saya nak bagi tahu korang, okay, sponsor kali ni menarik sebab broker yang sponsor kita kali ni nak bagi, okay, nak bagi kepada korang duit free. Hi. Okay. Okay, so broker yang sponsor kita kali ni adalah satu broker yang baru, which is Extra Prime. So, Extra Prime ni broker yang baru masuk Malaysia tapi dah viral. Wait a minute. Who are you? Okay, dia baru masuk Malaysia hujung tahun lepas tapi terus viral. Baru masuk terus viral. Sebab apa viral? Okay, sebab broker ni first, sebab bolehkan dia viral adalah broker ni hanya ada akaun ECN. So, bahasa senang je, akaun ECN ni spread dia nipis lah. Okay, senipis kulit bawang. Second, okay, dia adalah broker yang menawarkan leverage paling tinggi dekat Malaysia ni. 1/5,000. So, sebab itulah dia viral. Okay, sebab kat Malaysia ni ramai kaki hentak. Okay. So, siapa yang tonton video ni dan korang seorang kaki hentak, boleh guna broker ni. Okay. Nisbah 1/5,000. Korang boleh hentak sampai patah jari. Okay. So, apa yang menarik tentang broker ni? Okay, saya nak beritahu korang. Pada bulan Januari ni, okay, dia menawarkan satu promotion which is MCO promotion. Okay, apa itu MCO promotion? Okay, ni MCO promotion. Okay, stay at home punya promotion. So, promotion ni dia akan bagi korang bonus ataupun free cashback 20 USD. 20 USD cashback. Depo $15 dapat cashback 20 USD. Okay, so semua bonus yang ditawarkan oleh Extra Prime support margin. Okay, support margin dan support floating. Okay. So, korang akan dapat 50% bonus plus 20 USD. Maksudnya kalau korang depo 15 USD, korang akan dapat bonus 50% daripada nilai 15 USD tu. Okay, and then tambah lagi 20 USD. So korang kira sendirilah ada berapa total dalam akaun korang tu. Okay, dan kalau korang deposit minimum 100 USD, okay, korang akan dapat lagi satu add-on which is free exclusive t-shirt. T-shirt broker. So bukan senang nak dapat t-shirt broker ni. So kalau korang depo 100, nanti korang akan dapat bonus 50%, okay, iaitu $50 tambah $20 dah jadi $170. Lepas tu dapat lagi t-shirt. Okay, so siapa yang nak daftar Extra Prime, korang boleh pergi ke link promotion dekat description. Okay, okay, ada promotion link dekat description. Okay, so register guna link tu and then claim bonus korang. Okay, itu saja untuk bonus kali ni. Okay, hi guys. So, video ni adalah part 2 bagi Dow Theory. Dow Theory hari tu, which is part 2 ni saya akan tunjuk korang cara nak apply ilmu Dow Theory ni untuk membolehkan korang entry. Di part 1 hari tu saya ada ajar korang apa itu Dow Theory, macam mana dia punya anatomi, so Dow Theory tu apa, macam mana nak kenal pasti high and low trend. So siapa yang tak tengok lagi part 1, boleh tengok part 1. Okay, so ni part 2. Saya akan ajar korang cara nak entry guna Dow Theory ni. Okay, so pastikan korang tengok dulu part 1, baru tengok part 2. So let's start lah. Okay. So Dow Theory yang kita belajar ni, kita just refresh balik. Market movement, basic market movement kita ada 3, iaitu uptrend, downtrend and then sideways. So cara nak apply Dow Theory, okay, cara nak apply teknik Dow Theory dalam daily trading korang, okay, korang akan tengok, okay, korang akan label high dan low, okay, setiap trend tersebut. So jom kita tengok di H1 dulu. So ini kita ambil pair contoh AUD NZD. Okay, so AUD NZD, okay, kalau korang tengok di H1, current trend is uptrend. So apabila dia uptrend, apa ciri-ciri uptrend? So ciri-ciri uptrend di mana, okay, setiap
Okay, setiap pergerakan price tu dia akan membuat dua benda sahaja, which is higher high and then lower high. So kalau tengok kat sini, sini adalah higher high, lower high, higher high, lower high, higher high. Okay, higher high and then adakah dia akan buat lower high and then naik higher high lagi? Okay, itu yang kita akan nantikan. Okay, kalau sekarang ni kalau tengok dia tengah retrace, okay, dia tengah pull back untuk buat lower high. Itu di time frame besar, di H1. So kalau kita go multi time frame, kita filter time frame ke time frame kecil, kita akan tengok keadaan yang berbeza. Di mana okay, telah berlaku je minor trend which is downtrend, minor downtrend. So kalau ni kita ada major trend which is uptrend. So dalam major trend uptrend ni kita ada minor trend yang di mana dia adalah downtrend. So downtrend tu okay, dia minor, okay, dia adalah trend yang kecil dalam satu trend yang besar. Okay. So cara nak apply teknik Dow theory ni, korang kena pergi ke time frame yang kecil. Saya suggestkan korang tengok time frame M5. Okay, before tengok time frame M5, korang juga perlu tahu, okay, korang perlu tahu keadaan trend yang major. Okay, major trend which is kalau tengok ni, korang boleh tengok H1, H4 ataupun D1. So kalau tengok di H1 ni kita ada major current trend, sekarang kita ada uptrend. So kita akan filter down to M5. Okay, sebab apa saya apply benda ni dekat M5? Sebab macam saya cakap lagi kecil time frame tersebut, okay, lagi senang ataupun lebih awal kita dapat kenal pasti berlakunya trend reversal. So Dow theory ni kita akan trade based on trend reversal saja. Okay, lebih cepat ataupun lebih awal lah kita dapat tahu trend reversal. Sama ada dia adalah trend reversal for major trend ataupun minor trend. Tu tak kisah. Okay. So kita akan buat sedikit backtest. Okay. Saya akan tunjuklah SOP dia dengan cara kita backtest. Okay, so kita akan tengok kat sini. So okay, saya pilih spot yang ni. So kalau korang tengok, kita ada low, kita ada high, which is ni higher high. Okay, ini adalah higher high. And then higher high ni price turun. Okay, price turun. Okay, price break lower high sebelum. Betul tak guys? Okay, di mana kat sini? So saya buatkan kotak kejap. Ada objek tak? Kalau boleh. Okay, kat sini. Okay, ini adalah lower high sebelum. Oh, sorry, bukan lower high, which is higher low sebelum. Okay, ni kalau korang tengok, ini adalah keadaan dia. Okay, keadaan dia yang besar. Kalau korang tengok, keadaan besar ni adalah uptrend. So, minor uptrend. Di mana ni adalah low, high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high, higher high. Betul tak geng? So kat sini ni adalah uptrend. So ni adalah lower high sebelum. Okay, lower high sebelum. So di mana lower high sebelum ni telah di break oleh current price. So katakan ni adalah current price. Price telah break lower high sebelum tersebut. Okay, kita letak level lower high sebelum tersebut. So price telah break dia. Okay, price telah break. So, kita replacekan sikit. Kita tukar warna, kita letak hitam senang. Okay, price telah break lower high tersebut. So bila price telah break lower high sebelum, okay, dalam Dow theory mengatakan bila price break lower high sebelum, okay, ini menunjukkan tanda-tanda trend reversal. Okay, daripada uptrend tadi ni akan bertukar kepada downtrend. So bila downtrend apa kita buat? Okay, bila downtrend kita akan ambil peluang untuk sell, barulah profit. Kalau downtrend kita ambil peluang untuk buy, kita akan floating lah. Okay. So kita akan sell. So saya akan letak indicator, okay, tools untuk menunjukkan kita sell. Okay, sell. SL kat mana? So SL kita letak, okay, di atas higher high. Okay, sebab apa kita letak SL di atas higher high? Which is, kalau price naik, okay, price go through, break higher high, okay, higher high sebelum ni, okay,
apa situation yang berlaku kat situ. Situation yang berlaku kat situ bila price break high tersebut, okay, lower low, okay, lower low yang dia create ni adalah fake lower low ataupun fake out. Lower low yang dia break low sebelum ni, itu adalah fake out, di mana dia hanya break lower low tersebut and then sambung lagi kenaikan. So sebab tu kita letak SL kat sini supaya dia bila price break kita terus SL, kita terus exit market tersebut. Okay, kita terus exit. Okay, kita tak perlu tanggung floating lebih banyak. Sebab apa? Sebab bila dia break high ni, dia akan continue lagi naik. Dia akan continue lagi uptrend. Okay, so kita akan letak SL di high. So entry kat sini apabila dia break lower low, okay. So katakan bawah sikit untuk kita tahu dia break. Okay. Dia break lower low, kita entry terus. Okay. So and then kita nak hold entry kita sampai mana? Okay, cara hold dia, kita akan hold dengan mengikut, okay, dengan kita melukis trend lah. Okay. So kalau tengok ni, dia bukan kita melukis, kita mengenal pasti high dan low trend tersebut. Okay, kita akan mengenal pasti apabila trend nak change sekali lagi, kita terus exit. Okay, cara dia macam ni. So ni kita ada okay, kita ada lower high, okay, and then price turun, create new low, which is dia dah break low yang lama. Okay, ni low yang sebelum. Okay, ni new low. Okay, so bila price pull back and then price turun, break low ni, okay, kat atas ni adalah valid. Okay, kat atas ni kita panggil sebagai lower high yang valid. Okay, lower high yang valid. And then price dah break low sebelum, price retrace naik ke atas. Okay, price turun lagi, create new low. Okay, kat atas dia ada lower high yang valid. Okay, and then kat sini kita zoom in. Okay, price turun, price pull back and then break, create new low. So kat sini ada lower high yang valid. So kita akan exit apabila setiap lower high yang valid kita tanda ni, okay, bukan setiap lah, yang paling latest, which is yang paling latest yang bawah ni lah. Okay, lower high yang paling latest di break. So kalau tengok ni price break lower high yang paling latest, kita akan terus exit market. Okay, kita akan terus exit. Okay, ini kita dapat 32 pip in profit, 32 pip in profit. Okay, kita dapat 32. So ada price dah pecah. So bila price dah pecah tu, kita akan exit terus. So kita akan fokus untuk buy pula. Bila price dah pecah lower high, dia create new high. So kat situ menunjukkan tanda-tanda bahawa uptrend pula akan berlaku. So kita akan exit. So bila dia pecah tu, okay, dekat level ni dia pecah, kita akan entry buy pula. Okay, kita akan entry buy. SL kat mana? SI di lower low sebelum. Okay, bawah sikit ambil lebih kurang 3 pip di bawah lower high sebelum. Okay, kalau tengok ni price nak turun, nak break lower low sebelum, tapi tak berjaya. Dia just berhenti di satu level. Okay, so apabila tak berjaya, dia akan terus naik. Okay, sama juga untuk TP kita ambil. Kita kena pasti trend juga. Okay, so kalau tengok ni high turun, buat lower high. Okay, bukan buat lower high, dia buat higher low. Sorry, salah. Orang kata apa? Salah istilah. Okay, dia buat higher low, dia naik buat higher high and then turun buat higher low. Okay, kat sini adalah higher low yang valid. Bila dia pull back and then continue buat higher high, kat tempat pull back ni valid. Okay, pastikan selepas dia habis buat pullback tu, bila price naik, price kena buat high high. Kalau price tak buat high high, okay, tempat pullback dia tu tak valid lagi untuk kita exit market. Dia tak boleh jadi level untuk kita penentu untuk exit market lagi. Okay, so kalau tengok sini price pullback. Okay, kalau tengok ni price pullback sampai sini and then price naik, tapi price tak break high high sebelum. So level ni kita tak boleh ambil sebagai level untuk kita exit market kalau price tembus. Okay, so and then tengok sampai bawah ni price terus naik
break high sebelum. So level ni kita boleh ambil sebagai level untuk kita exit market. Okay, and then price naik lagi, price pullback. So bila price pullback, price naik, pecah high sebelum. So kat sini pun valid level ni. So bila naik, price pullback, price naik sekali, pecah level sebelum. Okay, kat sini juga valid. Okay, yang ni pun valid. Okay, so tengok tu price terus naik, suddenly price turun. Okay, price turun, terus pecah kat sini. Kalau tengok sini, sini tak berapa strong. Sebab apa? Sebab dia just tinggalkan shadow. Sebaiknya kalau boleh dia breakout dengan body terus lah. Iaitu lebih cantik. So kat sini dia breakout dengan body. So kat sini baru kita akan exit market. Okay, so kalau tengok ni kita dapat lebih kurang apabila kita exit kat level ni. Okay, kita dapat lebih kurang 78 pips. Okay, 78 pips. Okay, 78 pips dengan risk reward ratio kita dapat, tadi kita entry kat sini kan. Okay, risk kita kat bawah ni. Okay, risk reward 3 lah. Okay, 3.88. Di mana kita punya SL 13 pip. Kita punya TP kita dapat 51 pip. So kita exit market kat situ. Seterusnya price dah break lower high sebelum, and then price terus turun kan. So boleh nak sell. So itu adalah cara-cara korang nak apply. Okay, korang tengok cara-cara korang nak apply teknik Dow theory ni. So kalau siapa yang beginner tu, teknik ni amat sesuai lah. Sebab korang tak perlu nak tahu level SNR yang valid, korang tak perlu nak cari grafik yang valid, tak perlu cari SND valid. Korang just tengok price break je level lower high, okay, terus buy. Ataupun price break je level higher low, korang terus sell. Sehinggalah price break sekali lagi level higher low tersebut, baru korang close. Macam tu. Okay, kita trade ikut trend tersebut. Pergerakan trend tersebut. Okay, seeloknya guna M5 lah. Okay, kalau M1 tu dia terlalu kecil. Terlalu banyak fake out yang berlaku. Ataupun fake level yang berlaku. Okay, guna M5 ni antara yang terbaik lah. Kalau M50 tu dia macam dah besar sangat. Okay, takut korang akan terlepas entry tu. Dia bukan terlepas lah, maybe korang akan entry lambat sikit. So M5 ni paling ideal lah untuk guna. Kalau H1 tu lagi-lagi lambat lah. Okay, tapi kalau H1 tu korang boleh untuk swing. Okay, sebab apa? Sebab bila dia dah breakout level H1 tu, dia akan pergi lebih jauh lah. Kalau ni M5 ni bila dia breakout, dia pergi tak jauh sangat. Okay, so ikut pada kesesuaian korang. Korang boleh modify lagi teknik ni sama contohnya bila price dah breakout tu korang nak tunggu pullback dulu baru entry ke, nak dapat lebih sharp pun boleh. Okay, korang boleh modify balik. Siapa yang dah pro tu boleh modify balik. Tapi siapa yang newbie, saya sarankan ikut teknik ni dengan apa yang saya ajar ni lah. Okay, tapi kalau korang dah pro, korang dah ada teknik yang korang dah gunakan sendiri, tapi nak try kat teknik ni, korang boleh modify. Korang boleh padankan dengan teknik ni. So korang tengok AUD NZD. Okay, AUD NZD current market ni kalau korang tengok, dia ada satu uptrend kan kat sini. Okay, di mana price telah pecah lower high sebelum, and then create higher high, price pullback. Lepas tu kat sini dia create higher high, price pullback, create higher high. Okay, price pullback, create higher high lagi. Kat sini pullback, create higher high lagi. Okay, setiap kali dia create higher high ada level tempat pullback dia tu. Okay, ada level yang valid. So kat sini nampak ni, price dah break kan. So bila price break, kita akan entry apa? Kita akan entry sell. Okay, SL atas ni lebih kurang berapa ni? Lebih kurang 10 pip. Okay, lebih kurang 10 pip. Kita delete balik level yang dah lepas ni. So sekarang ni kita akan tanda level yang baru ni. Okay, which is level apa guys? Okay, level higher low. Bukan higher low, lower high. Okay, sebab dia downtrend dia ada lower low and then lower high saja. Okay, kita akan tanda level lower high. Sebab apa nak tanda level lower high? Sebab nak tahu bila kita nak exit market.
Okay, sebab apa? Sebab bila dia dah price dah break balik level lower high tu, bermaksud price dah downtrend ni dah habis. Dia nak start balik uptrend. Okay, so kalau tengok ni price buat lower low, pull back, turun lagi buat lower low. Sini kita ada lower high. Kat sini price pull back, okay, turun lagi buat lower low. Sini kita ada lower high. Price turun, pull back, turun lagi, ada level. Okay, price pull back, price turun lagi, ada level. Okay, kat sini price pull back and then price turun lagi, ada level. Okay, pastikan ambil di hujung shadow So kat sini, sebab apa tak ambil pull back kat sini? Sebab apa kita tak ambil pull back kat sini? Sebab apa, tengok price sebelum pun price tak create new low. Untuk pastikan kita boleh ambil kat sini, price yang turun sebelum ni mesti break low sebelum, and then price yang turun selepas dia pull back tu mesti break low yang sebelum tadi. Dia kena 2 kali break. So kalau tengok ni price turun, dia dah buat new low, sekarang dia nak pull back. Dia nak pull back nanti. Selagi dia tak break level ni yang paling latest, lower high yang paling latest ni, selagi tu kita akan hold position kita. Katakan dia dah, saya ambil marker. Katakan price naik and then turun lagi buat new low. Kat sini akan jadi level untuk kita exit. And then price sambung naik, price turun lagi. Sini akan jadi level kita. So suddenly price naik, break level ni. Break level tu, kita akan TP. So kita akan TP kat level ni. Kita akan exit kat level ni. So kita dapat lebih kurang 47 pip. Dengan SL berapa pip? SL 10 pip. Kita dapat dalam 47 pip. Winning lah. Kita win 47 pip. SL 10 pip. So that the good result lah. Dia risk reward ratio 1:4. So korang boleh apply. Dia valid kat mana-mana pair. Kat semua pair boleh. Kalau macam teknik malas, dia valid dekat GU saja. Tapi teknik ni dia valid kat semua pair. Di mana teknik malas tu kita ada combine dia dengan timing sequence. Kita ada combine dia dengan session punya sequence. Tapi yang ni kita tak ada combine dengan mana-mana sequence lah. Tapi macam biasalah, kalau korang nak result lebih padu, price gerak lebih cepat, ikut timing, ikut session. Contohnya AUD NZD, AUD ASEAN session, NZD pun ASEAN session. So trade ASEAN session. Kalau contohnya GBP USD, GBP London session USD. USD apa guys? USD is US session. So trade waktu London session and US session nanti. So kalau tengok ni GU, kalau korang tengok ni high high kan. Sebelum high high tu dia ada high low, which is high low dia pun dah di break. So apabila high low dia break, kita entry sell. So stop loss atas ni, stop loss lebih kurang 35 pip. TP apabila price break level tu. Kalau tengok ni, di first level, price turun, naik, turun lagi sekali, di second level. So kalau tengok price dah break. So price dah break, kita terpaksa exit juga. Kalau yang ni pun tak, kita dapat sikit, kita dapat 18 pip. So ini risk reward ratio dia tak cantik sangat lah. Di mana SL 35 pip, tapi reward dia 18 pip. Tak apa. Price break, kita boleh buy pula. Kalau tengok ni, kita buy kat level ni. SL kat bawah ni. Korang boleh letak SL dekat lower low je, ataupun korang boleh letak dekat lower high yang dia dah jadi. Kalau low risk, letak kat lower low lah. Kalau nak high risk sikit, letak kat sini. Ataupun korang boleh letak kat level ni. Tak kisah. So kita akan track lah. Kita akan track pergerakan dia.
Ni dah buat high turun, dia naik lagi buat high. Okay, ni level. Untuk kalau dia break, kita akan exit. So nanti dia akan naik, turun, pull back, naik lagi. Kita akan tanda level tu sampailah level yang paling latest dia break. So bila dia break, kita akan exit. Okay. So tu saja teknik untuk itu saja penerangan untuk Dow Theory. Okay. So penerangan untuk Dow Theory. Siapa yang rasa teknik ni boleh bawa profit kepada korang boleh apply lah teknik ni. Okay. So jangan lupa like, comment and share. Saya minta korang komen bab teknik malas tu. Setakat korang guna ni profit tak? Korang boleh komen di bawah. And then apa pendapat korang untuk teknik Dow Theory yang saya share ni? Sama ada teknik ni praktikal ataupun tak praktikal untuk trader apply. Untuk trader apply waktu diorang trade. Okay, semua komen kat bawah. Okay, pastikan korang like and subscribe. Okay, bantu grow channel ni. Okay, itu saja daripada saya.